Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat sama-sama kita berada di dalam masjid ini menunaikan salat fardu maghrib. Diberi kelapangan kepada kita untuk duduk-duduk lagi sementara menunggu menunaikan salat fardu isya. Kita pada malam ini meneruskan lagi kupasan kitab karangan Rasul Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quranul Azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita telah pun berada di dalam bab yang kelima dalam melalui kitab ini, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara mengikuti, mengamalkan dan berdakwah dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, dalam kitab ini dalam bahagian ini, dalam bab yang kelima ini, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dari sudut ikut, kita telah bincangkan dah. Kita juga telah bincangkan bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dari sudut mengamalkannya, kita telah bincangkan juga. Cuma kita akan masuk pada malam ini bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dari sudut dakwah. Malam ini kita akan tengok dari sudut dakwah juga. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran berkenaan dengan dakwah, menyeru kepada umat Islam, mengajak semua manusia kepada jalan Allah, yaitu kepada Islam. Kita disuruh untuk menyeru kepada orang Islam, menyeru kepada bukan Islam, kepada orang baik, kepada orang tidak baik. Semua kita disuruh untuk mengajak semua, tak kira lapisan masyarakat, supaya mendekati Islam, beramal dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah, Allah perintahkannya, serulah, ud'u ila sabili rabbika, serulah, ajaklah, dakwahlah manusia kepada jalan Tuhan, yaitu kepada Islam, kepada mengenali Islam, kepada yang telah Islam, mengajak kepada mengamalkan ajaran Islam, mengajak meninggalkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, mengajak kepada mendekati, memahami, beramal dengan ajaran Islam, beramal dengan ajaran Islam, hidup ikut cara Islam, ajak semua. Tengoklah kepada sesiapa yang memerlukan dalam bidang apa yang dia perlukan, ajak kepada Islam semua. Tetapi seruan mengajak itu Allah tentukan kepada kita dengan cara hikmah sahaja, dengan cara yang bijak, dengan cara yang bijak, yang tidak melukakan, yang tidak melahirkan kebencian kepada Islam. Boleh ajak, tapi dengan ajak dengan supaya orang boleh mendengar, orang boleh menerima. Tak nak ajak tapi dengan cara keras, kasar, bengis, perling, garang, bercakap dengan bahasa yang memekik-mekik. Orang tak suka tu.
mengajak kepada perkara baik ni kena dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, bijaksana. Mengajak kepada kebaikan, kepada Islam tidak disuruh dengan cara perli, bahasa tajam. Kena perlu di sana, kena perlu di sini. Jadi sekali dua tak apa. Bila dah lama, bila dah menjadi kebiasaan, jadi menyampah. Jadi orang benci, orang tak suka. Dibimbangi kebenciannya itu bukan saja kepada orang yang menyeru, bukan saja kepada orang yang mengajak itu dia tak suka. Dia bimbangnya, dia tak suka kepada ajaran yang diajar. Itu yang lebih dahsyat. Tak suka kepada orang yang diajak, boleh tahan lagi. Orang yang ajak dia tak suka, tak kuat boleh tahan. Tapi kalau tak suka kepada ajaran yang dibawa, message yang dibawa tu yang dia tak suka, itu suatu perkara yang malang. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dengan cara hikmah, bijaksana. Apakah yang dimaksudkan dengan hikmah dan bijaksana? Hikmah dalam mengajak ada berbagai-bagai jenis lah. Antara contohnya kita kata mengajak kepada kebaikan, meninggalkan kejahatan dengan mendekati orang yang kita nak ajak. Sebahagiannya orang ni dia nak mengajak kepada kebaikan dengan orang yang dia tak kenal, tak pernah pun bercakap sebelum ni, tak pernah pun ambil tahu. Tiba-tiba mari nak tegur, tiba-tiba datang nak beritahu, maka dia akan melahirkan siapa kamu, nak apa, dari mana awak datang, nak kata saya, nak ajak saya nak buat gini, nak buat gini. Jadi kalau memerlukan kepada langkah mendekati, maka mendekati itu perlu, kaedah mendekati dahulu itu perlu diambil. Tak dakwah lagi, tapi pergi kenal dulu. Pergi mendekati siapa orang ni, rapat dulu dia, tengok dulu, biar dia kenal kita, kita kenal dia. Proses mengambil masa yang lama mungkin. Mengambil masa untuk nak kenal, nak suruh dia kenal kita, nak suruh dia faham siapa kita, dia nak suruh dia kenal niat ikhlas kita, mengambil proses yang lama. Tetapi kalau proses yang lama itu yang membawa kepada kejayaan, maka tidak menjadi masalah. Proses yang mungkin agak mengambil masa, berbanding dengan kali pertama tu bagi menyampaikan, betul memberitahu. Sebab dakwah ini ataupun seruan itu dalam menyeru, mengajak kepada kebaikan itu banyak kategori. Jadi tonggak utama dalam ayat yang berkait dengan dakwah, Allah suruh manusia mengajak, semua manusia mengajak menunjuk jalan ke arah kebaikan. Tetapi syarat dia mestilah hikmah, mestilah bijaksana. Jangan memperlihatkan Islam suatu agama yang sukar untuk diterima. Maknanya dengan kepribadian kita yang mengajak, tidak bertata susila, terlalu keras ke sikapnya yang diambil, tidak mahu itu, tidak hikmah. Kena kata-kata yang kesat dan tajam, melupakan terlalu berat kata-kata, sumpah seranah, maka tu boleh bawa kepada kebencian. Maka bil hikmah dan bijaksana itu supaya manusia ini melihat ke hadapan, yaitu kebaikan yang akan diperolehi daripada nasihat.
Mungkin dengan kebaikan, mungkin dengan kelembutan, dengan kebaikan, kerahmatan yang kita tunjukkan itu pun tidak akan diterima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berlaku kepadanya perkara yang sama. Apabila Nabi mengajak masyarakat Quraisy dengan bahasa yang baik, contoh teladan masyarakat Quraisy sebelum itu sudah kenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu tingkah laku Rasulullah. Mereka tahu sehingga benarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga digelar Al-Amin dalam masyarakatnya. Tapi bila diberitahu benda yang benar, ajak kepada kebenaran, ajak kepada jalan Allah, mereka tolak itu. Mereka tolak itu. Tapi itulah dia yang dikehendaki oleh Islam dalam mengajak kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak mahu orang Islam mengajak kepada Islam dengan cara yang kasar, maki, guna bahasa-bahasa yang tajam, sindiran dan sebagainya. Kerana sindiran-sindiran yang menyakitkan hati. Nah, maksud sindiran di situ sindiran yang menyakitkan hati, yang melukakan, yang mewujudkan kebencian dan sebagainya, itu tidak mahu. Jadi hikmah yang dikehendakinya ialah hikmah dengan menunjukkan mau'izatil hasanah. Yang keduanya ialah mau'izatil hasanah, contoh teladan yang baik. Kita sendiri, orang yang ajak orang lain kepada hikmah, juga perlu mencuba untuk jadi yang terbaik. Kita mungkin tidak yang terbaik, tapi kita kena berusaha ke arah berada di jalan. Orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan, dia tidak semestinya perfect. Kita kena ingat tu, orang selalu sering kali orang masyarakat, sebahagian dari masyarakat kita, kenapa tak nasihat orang tu, kenapa tak ajak dia kepada kebaikan, kenapa bila ditanya kenapa kita tak menjadi tak bawa orang itu sekian-sekian orang ni kepada kebaikan. Oh, siapa saya? Jawab dia, saya bukan ustaz, saya pun tak baik, saya sendiri pun jahat, saya pun kurang ada kekurangan. Kita kata nak tunggu orang tu perfect baru nak mengajak orang lain kepada kebaikan, tak akan berlaku lah. Nah, sebab semua manusia ni akan ada kekurangan dan salah silap. Semua orang yang mengajak kepada kebaikan, bila dia yang buat silap, ada masanya kekurangan pada pihak dia, dia boleh menerima teguran. Dia boleh terima. Orang menegur dia boleh terima, dan dia berusaha memperbaiki keadaan, memperbaiki reputasi dia, memperbaiki kualiti dia dalam menyeru, mengajak kebaikan. Jadi contoh yang baik tidaklah bermakna seorang itu mesti dia 100% tidak melakukan kesilapan dan kekurangan. Orang yang mengajak, dia juga manusia, menunjukkan contoh yang kita juga mempunyai contoh yang baik, berusaha untuk jadi bagus, tetapi kita tidak terjamin daripada melakukan kesilapan. Mungkin boleh berlaku kepada kesilapan, kekurangan, kelemahan. Jadi inilah sebenarnya elemen-elemen yang boleh meredakan pemikiran orang yang diseru, meredakan keadaan, sebab dia akhirnya rasional, kembali kepada rasional, bahawa semua manusia akan ada kelemahan. Kehidupan kita ini sifatnya saling memperbaiki. Kelemahan di sana diperbaiki oleh kita, kelemahan kita diperbaiki oleh orang sana. Itu adalah satu lumrah dalam kehidupan. Kita bukan maksud, kita bukan nabi, jadi sudah tentu kelemahan-kelemahan itu akan ada. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan lagi berkenaan dengan
metodologi Al-Quran dalam mengajak manusia ke arah kebaikan. Kalau kita lihat tadi pada ayat tadi, saya tertinggal satu lagi, wal mau'izatil hasanah, satu contoh teladan yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wajadilhum billati hiya ahsan. Metode Al-Quran dalam mengajak ke arah kebaikan ni ialah dengan jika memerlukan kepada mujadalah, perdebatan, jika perlu ke tahap saling berhujah, maka Allah perintahkan kepada kita berhujahlah dengan mereka dengan cara yang paling bagus, yang paling baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Cara kita berdakwah. Jika perlu berhujah, berhujahlah dengan cara yang paling bagus. Dengan cara bagus ada, dengan cara paling bagus ada. Pilihlah yang paling bagus jika ada pilihan. Nah, buatlah yang terbaik di dalam berdebat. Terbaik mengurangkan bahasa-bahasa yang menyindir, mengurangkan bahasa-bahasa yang menyinggung. Sebab kita dalam dakwah ini bukan kita nak memenuhi nafsu kita. Kita nak mengajak kepada kebenaran. Jangan salah, jangan kita tersilap. Ada orang dia mengajak kepada kebaikan, betul, tapi dalam masa yang sama dia memenuhi tuntutan nafsu dia. Nafsu dia nak mengena orang. Nafsu dia nak mengajak orang, aku nak sindir bagi rapat. Nak kenakan biar dia malu sungguh. Kita nak suruh dia kalah musuh, tersungkur betul dengan kita. Maka tu hasrat kita betul nak ajak dia, tapi cara kita dalam masa yang sama kita mengikut nafsu, telah menghentam orang dengan kata-kata yang kesat, kata-kata yang tidak boleh diterima. Lalu akhirnya kerugiannya ialah pada mungkin berlaku penolakan akhir. Mungkin berlaku penolakan juga walaupun kita di pihak yang benar, walaupun kita di pihak yang betul, tetapi dah kerana terlalu kesat, terlalu tajam, terlalu menikam itu tadi, akhirnya tidak diterima. Maka rugi. Yang ruginya ialah mad'u. Orang yang diajak tu rugi, tidak dapat menerima kebenaran. Jadi Allah suruh billati hiya ahsan, dengan kalau bermujadalah, kalau perlu berbahas, kalau perlu berhujah, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Baik, tuan-tuan, Al-Quran mengajak manusia metodologi. Kita nak lihat kepada metodologi Al-Quran. Itu ayat yang saya bacakan tadi, ia adalah tonggak dalam dakwah. Tonggak dalam dakwahnya itulah 3 perkara yang diminta kepada semua orang untuk menyampaikan Islam ni, kena guna kaedah itu. Tetapi dalam Al-Quran apabila kita selidiki, Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia, metod Al-Quran itu dalam mengajak kepada beriman kepada Allah, dalam mengajak supaya mendekati Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyeru kepada akal, menyeru kepada manusia ni supaya menggunakan akal. Nampak? Allah Subhanahu wa taala ajak manusia ni supaya guna akal. Macam mana Al-Quran ajak manusia guna akal? Tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia dalam mengajak supaya beriman kepada Allah. Ajak orang kafir supaya beriman kepada Allah, dia guna kaedah ajak melihat kepada alam. Contohnya,
Allah suruh kita lihatlah pada sekian-sekian perkara. Nak membuktikan, ini nak ajak orang kafir lah, yang tidak lagi beriman, yang belum beriman, belum percaya adanya Allah semua, mereka diajak dengan cara guna akal. Allah kurniakan kepada manusia akal ni untuk menemui jawapan. Allah berikan kepada manusia alat. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fuada, dan akal. Hati itu ialah akal. Pendengaran, penglihatan, dan akal, kullu ulaika, setiap satu daripada itu, setiap satu daripada alat-alat yang Allah berikan kepada manusia ni, kana anhu mas'ula, akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Akan ditanya, kita ni akan ditanya. Macam mana dengan pendengaran, penglihatan dulu? Ada tak guna? Guna tak akal? Guna ke tidak penglihatan? Guna ke tidak pendengaran? Analisis tak maklumat-maklumat yang diperolehi daripada pendengaran dan penglihatan untuk nak jumpa dengan kebenaran ni? Ada tak? Kana anhu mas'ula, akan dipertanggungjawabkan kepada manusia di hari akhirat nanti, akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya, akan disoal nanti ya. Dulu masa di dunia aku dah bagi dah ni pendengaran, penglihatan, dua alat untuk nak capai maklumat, dan Allah memberikan akal untuk menganalisis maklumat yang ada. Dah guna ketiga-tiga ni untuk nak kenal, mencari kebenaran. Guna ke tidak? Sebab tu Allah beritahu kepada kita siap-siap dalam Al-Quran. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, kullu ulan, wal fuada, dan juga fuad, hati, iaitu akal, setiap satu daripadanya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pun akan ditanya oleh Allah dalam dapat kebenaran, dapat mencari kebenaran, kebenaran ketuhanan, kebenaran beragama dan sebagainya. Baik, jadi tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah bertanya kepada manusia, suruh meminta kepada manusia, menyuruh kepada manusia untuk melihat, mendengar, untuk mencari kebenaran. Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka iaitu manusia melihat dalam mencari Tuhan ni, dalam mencari kebenaran, dalam melihat kebenaran beragama, tidakkah manusia itu melihat kepada unta, bagaimana ia diciptakan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka ni melihat bagaimana unta diciptakan? Kenapa suruh tengok pada unta? Kerana pertamanya ayat ini, ayat Al-Quran ini diturunkan di Mekah, di Madinah, dua tempat yang kedua-dua tempat ni binatang yang mudah untuk dilihat ialah unta lah. So tengok kepada rusa, payah pula nak datang ke Asia dulu ke apa kan. So tengok benda-benda lain. So tengok unta, sebab mudah nak tengok benda ada. Bagaimana ia diciptakan? Maka suruh tengoklah pada luaran, tahap yang kita mampu, yang mampu untuk kita tengok pada zaman itu, tengok luaran. Nak tengok dalaman tu mungkin tak ada alat. Nak tengok mikroskop ke, nak pakai apa semua peralatan canggih tak ada lagi. Tengok luaran saja. Apa ada pada unta tu? Ciri-ciri satu binatang yang memiliki ciri-ciri yang sesuai untuk hidup di tempat yang sangat ekstrim. Jadi Allah ciptakan padanya kesesuaian dengan tempat yang dia nak duduk.
dan duduk di tempat yang panas. Lalu Allah jadikan kulit dia tu tebal. Kerah elok kulit dia. Sebab apa? Duduk di bawah matahari yang panas satu hari suntuk pun relax ya, tak ada apa ya. Cuba kulit kita duduk bawah panas macam di padang pasir. Jadi kontang lah. Dia tak, dia relax ya, boleh duduk relax sambil mengunyah duduk satu hari di bawah matahari. Bagaimana kita lihat pada kukunya, kaki unta ni semakin memijak, semakin mengembang supaya dia boleh hidup di tanah yang di kawasan yang berpasir. Dia ada berat. Kalau dia masuk dalam, kalau jenis yang tidak mengembang tu, dia akan terjerumus masuk ke dalam nak pasir. Tapi tak, di kaki dia semakin berat, dia berpijak semakin kembang supaya dia tak termasuk ke dalam. Tuan-tuan, pada ciptaan itu bukan ia terjadi dengan sendirinya, sudah tentulah ada yang menciptanya kan? Kemudian kita lihat lagi, ada ciptaan unta itu ada bonggol besar atas belakang dia kan? Bonggol besar yang ada kat atas belakang dia tu adalah lemak. Binatang yang duduk di padang pasir tapi boleh menyimpan lemak yang banyak. Kenapa ni? Nak kena simpan lemak banyak macam tu duduk atas belakang, supaya ia dapat menukar, lemak-lemak itu dapat ditukar menjadi cecair sewaktu ia memerlukan. Apabila dia tidak dapat bekalan air yang secukupnya, lemak-lemak yang ada atas bonggol tu lemak. Lemak itu akan bertukar, dia akan menjadi cecair yang diperlukan oleh badan unta tu. Maka tak minum air lama pun tak apa, sebab apa? Bekalan di atas belakang tu ada. Jadi ingatkan ada macam bekas air di atas tu belakang tu. Bukan, rupanya lemak. Lemak. Dia bertukar secara ni lah. Dia tidaklah tukar jadi lemak tu kemudian bertukar jadi air tu. Adalah dia punya proses-proses dia tu yang menyebabkan badan dia boleh membekalkan air yang mencukupi untuk tubuh unta yang duduk di padang pasir, berkemungkinan besar untuk tak jumpa air tu berminggu-minggu. Kemungkinan besar sebab padang pasir yang luas, kemudian sungai ke paya ke susah sangat nak dapat. Dan nak dapat tempat yang ada hari hujan tu sesuatu yang bukan biasa. Jadi membolehkan dia duduk di tempat itu. Ekstrim seperti itu, tapi dia boleh hidup. Cuba kita letak ayam seekor, 450 ekor ayam pergi lepas pada pasir tu, habis kering, tak boleh nak hidup. Dia tak boleh sebab tak sesuai dia hidup di tengah padang pasir. Mati. Manusia pun boleh mati duduk pada padang pasir. Jadi tak sesuai, tak boleh nak, kalau tak ada ilmu-ilmu cara-cara untuk nak hidup di situ, memang tak boleh. Baik, kawasannya sangat ekstrim. Jadi demikian Allah suruh melihat manusia ni berfikir, melihat kepada ciptaan Allah. Kenapa suruh tengok unta? Unta tu kerana binatang yang mudah dilihat. Hakikat sebenarnya semua ciptaan Allah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi suruh fokus tengok pada unta senang. Nak suruh tengok pada binatang lain lagi pun boleh. Ada je kebesaran Allah di situ. Contohnya manusia ni, tengok dalam badan dia lah pun boleh juga. Dalam tubuh badan, sistem tubuh badan kita ini menunjukkan ada satu kuasa besar yang telah mencipta. Satu kuasa yang maha bijaksana mencipta. Dia tidak akan terjadi dengan secara sendiri. Tengok dalam darah kita lah. Kalau kita kan tak apa sihat, kita pergi ke klinik, ke pergi hospital, doktor akan ambil darah kita. Dia akan ambil darah kita. 3 hari lagi cik datanglah, dia kata balik, kita tengok keputusan darah.
3 hari lepas ambil darah, kita datanglah jumpa dengan doktor balik. Doktor pun keluarkan kertas sampul surat kita. Adalah 4-5 helai muka surat tu. Keluar keputusan. Dalam darah yang dia ambil baru ni tu, ada berpuluh-puluh perkara yang dianalisis daripada darah keluar. Ada hemoglobin, ada gula banyak mana, ada macam-macam lah, bukan tak tahu dah saya pun nak sebutnya. Ada air banyak mana, ada macam-macam perkara yang ada dalam tu. Dengan itu dia dapat mengesan kekurangan, apa yang kurang, apa yang terlebih. Biasa yang terlebih ni kolesterol, uric acid lah. Dia akan tahu. Ni patutlah apa ni, Haji sakit kaki banyak ni. Uric acid dah terlebih ni kata dia. Uric acid dah terlebih. Tengok dalam subhanallah, Allah menciptakan di dalam darah manusia kita boleh membaca bermacam-macam petanda bagi kesihatan manusia. Jika terlebih salah satu daripadanya, ia membawa kepada tak sihat. Uric acid terlebih boleh bawa kepada penyakit kahuk. Kolesterol terlebih boleh bahaya kepada jantung. Itu ini apa semualah kan. Gula terlebih jadi penyakit kecil manis. Kurang gula, jadi hypo, jadi bahaya juga. Tekanan darah tinggi terlebih tak boleh, terkurang tak boleh. Semua benda kena berada pada kedudukannya yang sepatutnya. Kedudukan yang sepatutnya. Maha suci Allah dalam mencipta. Tengok pada tu. Dah tu jadi dengan sendiri benda-benda ni. Takkanlah jadi sendiri. Mesti ada sesuatu yang menciptakan. Yang menciptakan itu mestilah agung, mestilah hebat, mestilah keagungannya tidak dapat ditandingi oleh sesiapa sebab dia nak buat sesuatu yang maha hebat. Sudah tentu akan membuka laluan kepada berfikir. Ini secara agama, cara Al-Quran mengajak manusia kepada jalan Allah. Ajak suruh tengok. Hari ini orang Islam, orang bukan Islam pun ada yang memiliki kepakaran dalam bidang perubatan, tapi tidak diajak untuk melihat dengan neraca agama. Dia belajar perkara tu, lepas tu dilihat perkara tersebut dengan neraca sains yang menyatakan bahawa benda tu terjadi. Siapa buat? Allah, tak tahu siapa buat. Dia jadi sendiri. Agama suruh mengajak melihat kepada neraca pencipta melakukannya, mengajak untuk mempercayai ada satu kuasa yang menjadikan. Kalau tidak, siapa yang memulakan? Baik. Itu Al-Quran menyeru kepada akal dan hati. Hati orang Islam berfungsi, membawa akal manusia berfungsi. Al-Quran mengajak manusia menggunakan akal dengan sebaik dalam berfikir. Dalam mencari apa juga penyelesaian, suruh guna akal. Suruh cari Allah pun guna akal. Suruh nak mencari Allah suruh guna akal. Apatah lagi dalam perkara-perkara lain, penyelesaian kepada permasalahan, apa jua permasalahan, Allah suruh guna akal. Baik. Itu metode Al-Quran. Perkara yang kedua, metode Al-Quran juga dalam berdakwah, dalam menyeru kepada Allah dan menyeru kepada Islam ini, iaitu berdialog dengan cara yang baik, yang terbaik. Jika metode Al-Quran mencakupi dakwah kepada orang-orang yang kepada manusia ini dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik, maka ia juga mencakupi dialog dengan orang-orang yang dialog dengan orang-orang yang bertentangan pemikiran dengan kita, dengan cara dialog yang lemah lembut, halus,
inilah yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Berbantahlah atau berdebatlah, berhujahlah dengan cara yang lebih baik. Maknanya kita membuktikan sesuatu. Kalau dia kata sekian-sekian perkara, kita tidak menyanggahi secara membuta tuli. Kita datangkan dengan fakta yang lain. Nah, saya tak setuju dengan awak bukan sebab awak, tapi atas dasar fakta kebenaran. Saya setuju atau tidak setuju dengan seseorang bukan kerana individu atau orang. Nah, dalam Islam, tapi kerana faktanya benar ataupun tidak. Itu cara dalam Islam. Kita suka kepada seseorang, menyokong seseorang pun bukan disuruh kerana orang, tetapi kerana benar atau tidak. Nah, la tanzur ila man qala. Jangan kamu lihat pada siapa yang mengatakan sesuatu perkara. Walakin unzur, tetapi lihatlah ma qala, kepada apa yang dia kata, apa yang diucapkan. Faktanya apa? Kalau benar faktanya, maka siapa pun yang kata tidak menjadi masalah. Untuk orang sesama manusia ni dalam mencari kebenaran, jangan tengok siapa yang kata. Siapa yang kata kepada orang yang kita tak suka, dia mengatakan sesuatu. Kalau kita tak suka kepada individu, benda yang betul pun kita nak kata salah lagi. Sebab apa? Sebab kita tak suka orang. Jadi Islam bukan individu, bukan orang kita nak tahu betul. Kita tengok fakta. Kalau betul faktanya terbit daripada orang yang kita tak suka, kita kena kata ya. Kita menerima hakikat, menerima kebenaran. Sebab apa? Berdialog. Itulah cara Al-Quran mengajar supaya mendekati. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, metode Al-Quran juga dalam dakwah, dalam mengajak manusia ini juga, Al-Quran menyeru supaya mengajak dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami. Bahasa kaum, dipanggil bahasa kaum. Bahasa yang mudah difahami oleh suatu kaum, masyarakat di suatu kawasan. Dia guna bahasa apa, kita kena guna. Kemudian dalam berdakwah itu pula, manusia ni dia tak sama level. Ada yang berpendidikan tinggi, ada yang berpendidikan sederhana, ada yang tiada taraf pendidikan, sangat rendah pendidikan. Jadi dalam dakwah kita menyeru dengan bahasa yang boleh difahami oleh setiap kelompok masyarakat. Jangan pergi ke kawasan orang yang tidak berpendidikan, tetapi kita guna bahasa-bahasa universiti contohnya. Member tak boleh nak faham. Dia ni dia sembang apa sebenarnya. Tak. Dalam hati dia nak suruh bila nak balik dia ni. Datang tak bagi tahu, bercakap dengan bahasa yang tinggi, dia tak faham. Kita pergi kepada orang yang berpendidikan tinggi, bercakap pula dengan bahasa yang terlalu rendah. Itu pun jadi kebosanan juga kepada mereka yang bertaraf tinggi pendidikan. Allah terlalu ni sangat ni. Mari nak bercakap kepada budak-budak ke aku ni. Jadi tak boleh nak terima. Lalu sebab itu disuruh untuk melihat kepada siapa mad'a, orang yang kita nak bagi tahu. Kita perlu melihat taraf pendidikan dan menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan mereka. Kalau nak bercakap di khalayak yang ada berbagai-bagai levelnya, gunakan di peringkat yang pertengahan, tidak terlalu terlebih tinggi, tidak terlalu terkurang sangat. Baik, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, saya melihat tuan-tuan dalam buku-buku penulisan yang ditulis oleh beliau, beliau sering memberi nasihat tentang bahasa.
cara penyampaian bahasa supaya tidaklah terlalu tinggi sangat. Kalau nak menurut terutama dalam penulisan, sebabnya penulisan ini semua level ada. Kalau ditulis sesebuah buku dengan laras yang terlalu tinggi, kumpulan yang rendah akan tak beli, tak nak dah baca buku tu. Tulis dengan laras yang terlalu rendah, kumpulan yang tinggi pengajiannya akan merasa jemu dalam nak membacanya kerana terlalu rendah. Jadi kat mana? Pertengahan. Berada di pertengahan. Dan benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu ialah di pertengahan. Jangan terlalu tinggi. Tetapi jika berada dalam kelompok ilmuwan sahaja, mereka yang dalam bidang tertentu ada kepakaran dan sebagainya, nak laras yang tinggi setinggi mungkin bolehlah, nah, tidak menjadi masalah. Tetapi jika bercampur-campur, maka pertengahan, di peringkat pertengahan itu adalah yang terbaik. Menyeru kaum, menyeru mengikut bahasa kaum. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk di dalam surah Ibrahim ayat 4. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaum, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Nah, Nabi Muhammad SAW Allah utuskan dia dengan bahasa Arab kepada kaum Quraisy yang menggunakan bahasa Arab. Laras bahasa Arab yang digunakan oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu tinggi. Lalu Allah turunkan Al-Quran dengan laras yang tinggi. Laras bahasa Al-Quran tinggi. Sebab orang dia suka dengan laras bahasa tinggi. Pada waktu itu. Masyarakat Quraisy suka dengan bermain bahasa. Lalu laras Al-Quran ni agak tinggi. Nah, sebab apa? Kalau turun dengan bahasa rendah, kita apa ni? Nah, jadi dia agak tinggi supaya mereka rasa sesuai dengan mereka. Baik, kita bagi laluan untuk azan, lepas tu kita sambung sikit saja lagi insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung sikit saja lagi. Sementara menunggu sahabat-sahabat kita daripada luar untuk sampai ke saf di hadapan, insya-Allah. Jadi kita diseru untuk tadi menyeru sesuatu kaum, suatu kelompok masyarakat dengan bahasa mereka yang mereka senang, mereka mudah untuk menerima. Tidak menggunakan bahasa yang pelik kepada mereka. Seterusnya, metode Al-Quran juga ialah Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk berdalil. Kalau berhajat kepada berdalil dengan Al-Quran, maka kita hendaklah berdalil dengan ayat-ayat yang sesuai, ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang sesuai dengan matlamatnya yang betul. Kerana apa tuan-tuan? Supaya tidak tersilap konteks ayat. Allah Subhanahu wa taala suruh kepada sesuatu, suruh mengarahkan kepada sesuatu perkara. Kalau kita gunakan arahan itu pada bukan yang sepatutnya, tidak melalui konteksnya yang betul, maka dia akan bawa kepada kesilapan. Contohnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah harta-harta mereka, daripada harta-harta mereka, daripada harta orang Islam yang ada harta, jadikan sedekatan sebagai zakat daripada mereka. Allah suruh ambil daripada orang Islam yang ada harta, supaya keluarkan, supaya diambil daripada harta mereka itu dijadikan zakat. Perintah mengambil itu siapa tu? Ditujukan kepada siapa?
Kita baca Al-Quran, ambillah. Gitu kata, kita boleh ambil lah sebab Allah suruh ambil harta orang Islam untuk jadikan zakat. Rupa-rupanya perintah itu kepada pemerintah, dituju kepada orang yang berkuasa, pihak berkuasa, supaya mengambil daripada harta-harta orang Islam yang tak keluarkan zakat ni. Ambil harta mereka, kutip harta mereka supaya mereka keluarkan zakat. Supaya orang Islam ni, kalau dia tak nak keluarkan zakat, ia boleh dipaksa. Siapa yang boleh memaksa? Pemerintah. Allah turunkan ayat ni untuk pemerintah. Tentukan orang yang tak keluarkan zakat, dia boleh ambil dengan kuasa yang dia ada. Zakat ni dia sampai begitu. Supaya orang Islam yang jenis tak nak keluarkan zakat, yang kedekut, yang kikir, yang tak mahu ikut peraturan dalam Islam supaya keluarkan zakat, Allah perintahkan kepada pemerintah atau penguasa supaya ambil. Dia ambil itu menggunakan kuasa yang dia ada, tetapi ambil itu bukan ambil untuk dia, ambil untuk menjadi zakat dan dimasukkan ke dalam tabung zakat orang Islam lah, untuk diberikan kepada asnaf yang telah ditentukan oleh Allah. Rupanya ayat ni suruh kepada pihak yang berkuasa, bukan kepada semua orang boleh buat kerja tu. Semua orang boleh buat kerja tu, habis marah lah. Tuan-tuan, pernah saya jumpa lah dalam tak silap Ramadan yang lepas. Bak duit ni laju setengah-setengah orang. Dia duduk di masjid, dia duduk di surau di satu surau ni saya jumpa dia kata, saya ni tolong kutip zakat ustaz. Saya tak dilantik oleh jabatan agama. Saya saja nak tolong dia. Jadi dia tolong kutip zakat. Awak tu tak dilantik oleh tak ada. Saja saya ikhlas tolong. Oi, sedap dia nak tolong. Sedap. Kalau bak duit ni ramai orang nak tolong. Jadi dia bila dia tolong kutip zakat, kata dia, ada awak buat macam mana? Saya bagi tahulah, saya beritahu kat orang saya ni tolong kutip zakat. Jadi saya orang bagi zakat kat saya, diserahkan duit. Lepas tu saya serahkan balik kepada orang masjid dia tu. Lepas tu ada resip-resip macam mana? Mereka ikhlas, tak payah resip. Ini scammer ni. Orang bayar dah berapa ribu lah. Mungkin dia kutip satu hari mungkin dapat 10,000. Yang dia bagi masjid lah 2,000, yang 8,000 tu mungkin masuk poket dia. Boleh jadi, resit ada. Dia kata, awak tak boleh buat kerja ni. Ini salah ni. Dia tu kena berhenti. Tak boleh buat. Kerja nak bantu benda lain. Bantu bak duit kau laju. Bantu. Amil ni mesti dilantik oleh pihak berkuasa, pihak pemerintah. Sebab apa? Awak hari ni nak bantu, orang lain pun nak bantu. Semua orang jadi nak kutip duit zakat. Time serah duit zakat tu. Tapi saya tak ingat nama masjid lah. Saya tak ingat masjid mana. Surau, ada satu surau. Dia tak betul awak buat kerja dia memang tak betul. Memang mungkin niat awak yang bagus, tetapi terdedah kepada bahaya penipuan. Sebab orang lain pun akan terbuka pintu hati nak buat benda yang sama. Satu lagi, bila tahu pada pihak berkuasa awak kena denda, dia baik tinggalkan kata. Baik. Jadi tuan-tuan, dia tak kena ayat. Mungkin dia baca ayat ni, khudz min amwalihim sadaqatan ni. Tak kena cari. Baik. Seterusnya firman seterusnya yang terakhir tuan-tuan. Itulah dia. Berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran dengan betul, dengan konteks yang benar. Barulah kita Al-Quran
apa yang nak disampaikan oleh Al-Quran itu kena dengan keadaan, kena dengan mad'u orang yang diseru dan benar keadaannya. Kalau kita ambil dalam bentuk yang salah, maka akan tempang. Kena ambil dengan keadaan yang betul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa setakat itu sajalah perkongsian yang sempat kita kongsi bersama melalui kitab karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.